أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya, terlebih dahulu, marilah sama-sama kita rafa'kan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, keizinan, inayah, kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala, masih lagi dibukanya ruang di dalam kehidupan kita, diberinya kesempatan kepada diri kita untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan juga kita berpeluang lagi untuk berada di dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan ianya memberikan kebaikan, memberikan barakah di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah Ramadan dulu yang kita lalui. Kan? Ni pun dah nak akhir Syawal dah. Dah berada di pengakhiran Syawal. Lebih kurang kalau kita tengok kalendar tu mungkin hari Isnin ni last Syawal lah. Kan, peluang-peluang yang ada ni rebut lagi ganjaran-ganjaran yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan puasa sunat Syawal. Ajaibnya, anugerah, indahnya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selesai puasa Ramadan sebulan, ditambah pula dengan 6 hari dalam bulan Syawal, maka diumpamakan seolah-olah kita berpuasa selama setahun. Anugerah ini tak akan ada kepada umat-umat dulu. Allah beri khusus kepada kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sama-samalah kita rebut, sama-samalah kita fikirkan, muhasabah diri kita. Sepanjang kehidupan kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, berapakah peluang-peluang, rebutan-rebutan yang dapat kita gapai? Tahun lepas adakah aku pernah cukup lengkap puasa 6 ni? Kan, tahun ni kita cuba sedaya upaya kerana kita nak letak diri kita ni ambil kesempatan sebaik mungkin untuk kita bawa bekalan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sambung kitab pengajian kita, yang lebih kurang kita bercuti hampir 2 bulan lah. 2 minggu lepas saya mohon maaf, saya kurang sihat sedikit, saya tak dapat hadir. Jadi insya-Allah sebelum tu saya nak kupas sedikit berkaitan perkataan yang dinyatakan sebagai taqwa. Nama masjid pun Masjid At-Taqwa. Kan? Mungkin tuan-tuan, ibu ayah sekalian dah banyak kali dah dengar perkataan taqwa. Sebab apa? Keluar daripada Ramadan tu, objektif utama, tujuan utama, benda yang kita nak sebenarnya, yang kita duduk dalam Ramadan tu, duduk buat macam-macam tu, keluar daripada Ramadan tu, kita nak diri kita sebagai orang yang bertakwa. Kan?
Tiap-tiap Jumaat kita duk dengar khatib duk baca atas mimbar, tuan-tuan ibu ayah sekalian. Khatib duk kata, marilah kita bertakwa kepada Allah. Takwa yang macam mana? Takwa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam kelompok orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Dan saya yakin ibu-ibu ayah-ayah sekalian pun mungkin seruan takwa dalam khatib setiap minggu tu kita boleh hafal. Cuma dari sudut khutbah Jawi ni mungkin dia pusing sedikit ayat dan sebagainya, tapi maknanya sama. Tuan-tuan muslimin muslimat pada jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nak supaya pemahaman di sebalik apa yang Allah nak kita ada dalam kehidupan kita ni. Allah suruh kita berpuasa dulu supaya diri kita dilahirkan sebagai orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Objektif utama kita tu, tujuan utama kita tu, nak menjadi orang yang bertakwa. Banyak sekali definisi ulama menceritakan tentang takwa tu. Cuma hari ini kita nak bawa dari sudut penghayatan. Baik. Dulu-dulu kalau zaman saya ni lah, lebih kurang orang yang umur 30-an, 40-an ni, kalau zaman kita tengok cerita ataupun kita tonton rancangan televisyen dulu, bila mana iklan tu ada, kita tengok suatu iklan ataupun video menceritakan buat suatu gambaran permainan sarkas. Kan? Kita tengok dulu permainan sarkas. Orang yang main sarkas tu, macam-macam halangan, rintangan dia berjaya lalui. Pasang tak tuan-tuan? Kan? Dia boleh lompat dalam gelongan nada api. Dia boleh naik tempat tinggi, turun, melantur, naik balik. Pelbagai halangan, rintangan dalam aktiviti sarkas tu dia dapat buat. Dan last sekali tuan-tuan, ibu ayah sekalian, dia akan meniti di atas satu tali yang panjang. Tali tu nipis je. Kan? Dia meniti dengan penuh hati-hati supaya tidak terjatuh. Sebab apa? Kalau dia terjatuh, ni penonton ramai duk tengok ni, malu dia, aib dia. Kan, duk berlatih tiap-tiap hari, tak nak bagi terjatuh daripada tali tu. Dan akhir sekali, bila mana dia berjaya, dia sampai kepada penghujung tali tadi tu, dan macam-macam datanglah. Maka bila mana sampai di penghujung tali tu, maka penonton tadi pun akan bertepuk tangan. Tu kalau kita tengok aktiviti yang kita katakan permainan sukan sarkas, last sekali dia akan berjaya. Ataupun ada orang juga sekarang ni, dia naik basikal, meniti atas satu papan dekat air. Dia duduk gatih ataupun kayuh basikal dia, hati-hati supaya tak terjatuh dalam air tu. Tapi itulah sebenarnya yang dikatakan takwa di dalam kehidupan kita. Kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk diri saya dulu yang kat depan ni. Kita hidup di atas muka bumi Allah taala. Setiap hari Allah beri nikmat kat kita. Allah beri segala rezeki, Allah beri segala pinjaman kesempatan dalam kehidupan kita, kesihatan tubuh badan dan sebagainya. Allah beri, dan Allah nak kita lalui kehidupan, jaga kehidupan kita. Jaga diri kita supaya tidak terjatuh, supaya tidak terjebak ke dalam perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Kalau orang yang main sarkas tadi, kalau dia jatuh, dia akan dicemuh, dihina oleh penonton. Tapi kita tuan-tuan, bila mana kita jatuh ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, kita belum lagi gagal. Allah beri peluang lagi dekat kita, Allah buka lagi pintu taubat kita untuk kita terus melaksanakan ketaatan dan juga ibadah, menjadi orang yang melaksanakan amal soleh untuk meletakkan diri kita ni sebagai orang yang sebenar-benarnya bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita idamkan. Letakkan dalam diri kita suatu semangat. Lepas daripada Ramadan, latihan selama sebulan. 11 bulan yang akan datang ni, kita tak tahu lagi Ramadan tahun depan kita dapat jumpa ataupun tidak. Kita berusaha sedaya upaya supaya diri kita ni
dapat menjadikan insan yang terbaik, insan yang berkualiti ibadahnya, berkualiti amalannya, untuk kita bawa bekalan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik. Hadirin muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung balik pengajian kita dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita berada pada bab yang ke-24 pada tajuk yang ke-13. Dalam buku kita tu muka surat yang ke-22. Ya, muka surat yang ke-22. Bab birril walidil musyrik. Bab pada menyatakan berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa yang musyrik, yang tidak beriman. Ada orang dia tu beriman masuk Islam, tapi mak ayah dia tu musyrik, orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Bagaimana cara dengan mak ayah dia tu? Kan? Cara dengan mak ayah dia tu macam mana? Sebelum ni kalau tuan-tuan ingat balik ibu ayah sekalian, kalau kita boleh rujuk balik pada bab yang ke-12 pada hadis yang ke-23, Nabi melarang mendoakan keampunan untuk ibu ayah yang tidak beriman. Mereka tidak beriman ni larangan daripada Nabi SAW untuk pohon keampunan kepada mereka. Walaupun begitu, nak cerita tentang buat baik kepada mak ayah ni mempunyai suatu nilai yang begitu tinggi. Kan? Hadis sebelum ni Nabi melarang tak boleh mendoakan keampunan, mohon istighfar untuk mak ayah yang tidak beriman. Tak boleh. Kan? Walaupun begitu, nak menunjukkan hubung kait kita buat baik dekat mak ayah kita ni adalah suatu benda yang sangat besar. Jadi pada bab yang ke-13 hadis yang ke-24 ini diceritakan pula suatu hadis daripada Nabi SAW tentang keutamaan berbuat baik kepada mereka, iaitu ibu bapa ini, walaupun mereka itu musyrik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggungjawab untuk buat baik kepada mak ayah yang tidak beriman tu tetap ada keutamaannya. Baik. Kita tengok hadis ini. Hadis yang ke-24, hadis marfu'. Haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Israil qala haddatsana Simak an Mus'ab al-Mus'ab ibn Sa'd an abihi Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an qala nazalat في 4 آيات من كتاب الله تعالى كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والثانية أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا فنزلت يسألونك عن الأنفال والثالثة أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف فقال لا فقلت الثلث فسكت فكان الثلث بعده جائزة والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل تحريم الخمر. Hadis yang agak panjang daripada Mus'ab ibn Sa'ad, daripada bapanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak sekali kita dengar periwayatan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapakah Sa'ad bin Abi Waqqas ni? Tengok tuan-tuan, betapa
peri pentingnya Imam Bukhari ni nak bawa hadis, dan kaitan periwayatan tu ada cerita dari segi kandungan hadis tu. Hadis ni menceritakan tentang buat baik kepada mak ayah yang tidak beriman. Dan bila mana tengok bibliografi Sa'ad bin Abi Waqqas ni, Sa'ad bin Abi Waqqas ni adalah orang yang pertama menggunakan anak panah sewaktu berperang. Itu satu. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni adalah di antara sahabat-sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sumbangan dia lah. Dan diceritakan juga Sa'ad bin Abi Waqqas ni, orang tua dia ni adalah orang yang musyrik. Ya. Jadi bila mana ada kaitan dengan hadis ni, nak menceritakan juga tentang bagaimana diri kita ni apabila mak ayah yang tidak beriman tu, bagaimana tanggungjawab kita dengan mereka. Baik. Dalam makna hadis ini, daripada Mus'ab bin Sa'ad, daripada bapanya Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau telah berkata, telah turun padaku ditujukan 4 ayat daripada kitab Allah Ta'ala. Ada 4 ayat yang nak dizahirkan, yang nak di-highlightkan dalam hadis ni. Yang pertamanya, ibuku telah bersumpah bahawa dia tidak mahu makan dan minum sehingga aku memisahkan diri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya mak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ni, kan mak dia bersumpah, dia kata tak akan makan, tak akan minum sehinggalah kamu ni berpisah dengan Nabi. Kamu ni tak ikut Rasulullah ni. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat Al-Quran ni, supaya diri kita ni rasa, Allah macam mana ni kalau mak ayah tak nak makan, tak nak minum. Lalu ada suatu ayat pujukan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Ada larangan dan ada suruhan. Apa larangan Allah, tuan-tuan? Larangan Allah, janganlah engkau taat kepada mereka dalam perkara yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu larangan. Dan ada suruhan, dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Dan suruhan itu bukan pilihan. Ya, bagi seorang anak yang mempunyai mak ayah yang musyrik, yang tidak beriman, maka tetap ada keutamaan, kewajipan dalam kehidupannya untuk bergaul dengan mak ayahnya, untuk menjaga kebaikan mak ayahnya, untuk berbakti kepada mak ayahnya selagi mana tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dia 2, 3, 4 tu tak ada kaitan pun dengan cerita tentang mak ayah ni. Cuma hadis ni panjang, dimasukkan sekali. Imam Bukhari bawa hadis ni nak ceritakan tentang keutamaan buat baik kepada mak ayah. Ayat yang kedua, sesungguhnya aku pernah mengambil pedang yang menakjubkan. Menakjubkan aku, maknanya tengok suatu pedang yang menakjubkan ni. Lalu aku telah berkata, ya Rasulullah, berikanlah aku pedang ini. Kan, ada suatu pedang dalam peperangan, harta rampasan, tengok pedang tu pelik, ajaib. Ada saat kata, ya Rasulullah, berilah pedang ni, aku nak ni. Maka turunlah ayat, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang harta rampasan perang. Maka adalah hukum hakam perkaitan yang menceritakan tentang pembahagian harta rampasan perang dan sebagainya. Ada kalau kita boleh tengok takrifan ataupun tadabbur tafsir daripada surah Al-Anfal itu sendiri. Ada pula yang ketiga, sesungguhnya aku telah sakit, maka Nabi SAW telah mengunjungiku. Benda-benda ni semua berlaku dengan Sa'ad ni. Sa'ad kata, aku telah sakit, Nabi jumpa aku, Nabi ziarah aku, Nabi tengok aku. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku hendak membahagikan hartaku
apa aku boleh berwasiat untuk memberikan separuhnya? Lalu apa Nabi jawab? Baginda menjawab, tidak. Nak beri wasiat separuh daripada harta tak boleh, tidak. Lalu aku berkata sepertiganya, bagaimana pula dengan 1/3? Lalu baginda diam. Lalu 1/3 dibolehkan setelah itu. Maknanya ada hukum hakam yang berlaku di sebalik kisah yang berlaku dengan Sa'ad ni. Yang keempat pula, sesungguhnya aku pernah meminum khamar, minum arak ya, bersama segolongan kaum Ansar. Tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah arak ni dulu, bagi orang-orang Arab ni, mereka yang ada arak yang banyak, bertempayang-tempayang dalam rumah mereka, mereka itu adalah orang yang baik, orang yang hebat. Sebelum pengharaman arak. Jadi tak pelik lah. Jadi bila mana adanya ayat pengharaman arak tu, lalu Sa'ad pun tanya Nabi lah, sesungguhnya aku pernah meminum khamar bersama segolongan kaum Ansar. Lalu salah seorang daripada mereka memukul hidungku ketika di Lahyil Jamal. Lalu aku menemui Nabi SAW. Setelah itu Allah Ta'ala telah menurunkan ayat mengenai pengharaman minum khamar. Jadi tuan-tuan, dalam satu hadis ni ada 4 benda yang berlaku dengan Sa'ad ni, kan? Dan 4 benda ni, yang pertama tadi tentang buat baik kepada mak ayah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah dibawa hadis ni di bawah tajuk buat baik kepada mak ayah walaupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, yang ketiga, yang keempat menceritakan tentang harta rampasan perang, menceritakan tentang pembahagian wasiat tadi, dan juga menceritakan tentang larangan peminuman arak itu. Ianya adalah kisah-kisah yang diletakkan dalam satu hadis yang panjang ni. Ya, suatu hadis ini juga kalau kita tengok di sebalik hadis ini, yang pertamanya nak menceritakan juga tentang dorongan agar mentaati kedua orang tua dalam perkara yang mubah, yang tidak bertentangan dengan aturan syariat. Jadi dengan mak ayah ni apa benda saja pun, walaupun kita rasa benda tu kalau dengan kawan-kawan ataupun dengan isteri kita tak akan buat. Tapi dengan mak ayah, kalau benda tu menyusahkan kita, membebankan kita, tapi bila mana kita buat, ianya dapat memberikan pahala kepada kita selagi mana tidak melakukan perkara yang haram. Sampai tahap tu. Contoh kena balik kampung dan sebagainya, mak ayah kata nak makan tu, nak makan ni. Nampak macam susah, tapi bila mana kita beli menggembirakan mereka, maka yakinlah itu pahala yang Allah kurniakan kepada kita. Ya, begitu juga yang kedua, kandungan hadis ini keutamaan berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Yang ketiga, keutamaan umat Muhammad atas umat lainnya kerana ghanimah dihalalkan bagi umat ini dan diharamkan bagi umat lainnya. Tadi cerita tentang pedang tadi tu. Jadi umat Nabi Muhammad ni boleh mendapat harta rampasan perang ghanimah itu. Begitu juga yang cerita tentang saat tadi Nabi mengunjunginya ketika sakit. Dan itu juga memberi pengajaran kepada kita, adalah dituntut, merupakan adab yang sangat indah bila mana kita dengar sahabat kita yang sedang sakit untuk kita pergi ziarah mereka. Pergi ziarah mereka, pergi mengunjungi mereka. Kan? Bila mana kita pergi ziarah sahabat kita ni, akan lagi mengeratkan silaturahim, dan juga bila mana kita mendoakan di antara satu sama lain, maka akan diberikan barakah ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sikap tawaduk Nabi tadilah, beliau sangat memperhatikan orang yang sakit dengan menjenguknya. Yang keenam, tidak diperkenankan berwasiat untuk berinfak melebihi 1/3 daripada harta. Dan yang terakhir, cerita tentang khamar tadi hukumnya haram dan mengandungi pelbagai kerosakan yang besar. Itu hadis yang ke-24 di bawah tajuk Birril Walidil Musyrik, bab berbakti ataupun berbuat baik kepada ibu bapa yang tidak beriman, yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pergi kepada hadis yang ke-25, masih lagi dalam bab yang samalah, bab berbuat baik kepada mak ayah yang musyrik. Haddatsana al-Humaydi qala haddatsana Ibnu Uyainah qala haddatsana Hisham ibnu Urwah qala akhbarani abi qala akhbaratni Asma bintu Abi Bakr qalat atatni ummi raghibatan fi ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
Fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asiluha qala na'am. Qala Ibnu Uyainah fa anzalallahu azza wa jalla fiha la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Daripada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, beliau berkata, telah datang kepada aku ibuku dalam keadaan rindu kepadaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dalam hadis ni diletakkan di sini ni, kalau tuan-tuan tengok, Nabi letak di sini perkataan Nabi, lafaz Nabi tu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan juga dengan fi ahdin Nabi itu bermaksudnya ialah ketika termeterainya perjanjian Hudaibiyah dengan kaum musyrikin. Jadi bila mana adanya perjanjian Hudaibiyah dengan kaum musyrikin ini juga, antaranya Nabi meng-highlightkan, menceritakan juga tentang seorang anak yang kena buat baik kepada mak ayahnya yang tidak beriman. Sama jugalah dalam kisah ni, Asma binti Abu Bakar yang mana mak dia itu terlalu rindu kepada Asma ni. Lalu aku bertanya kepada Nabi, Asma ni tanya kepada Rasulullah, apakah aku boleh menghubungkan silaturahim dengannya? Mak dia rindu dekat dia, dia pun tanya Nabi, bagaimana nak buat ni? Mak aku ni tak beriman, tapi bagaimana aku boleh menghubungkan silaturahim dengannya? Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya boleh. Qala na'am. Qala Ibnu Uyainah. Qala Ibnu Uyainah, yang dinyatakan oleh Asma binti Abu Bakar tu, Ibnu Uyainah tu berkata, kata Ibnu Uyainah itu boleh. Dan berkata Ibnu Uyainah, maknanya boleh, maknanya dia boleh melakukan kebaikan dengan mak ayah dia, walaupun mak ayah dia itu tidak beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan padanya ayat, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu. Dan ayat ini juga tuan-tuan menceritakan tentang keadilan ataupun keseimbangan dalam kehidupan kita. Jangan kita kata orang yang tidak beriman maka kita boleh buat zalim sewenang-wenangnya kepada mereka. Kan? Dia tak beriman, tak apa, boleh buat zalim dekat dia, buat jahat dekat dia sebab dia tak beriman. Jangan. Kan? Sebab apa? Ayat yang diceritakan pada hadis ini, la yanhaakumullahu 'anil ladzi lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu. Jadi nak tunjuk contoh yang terbaik juga dalam kehidupan kita ni, kena tunjuk akhlak yang terbaik. Mudah-mudahan dengan akhlak yang terbaik kita itu dapat memberi dakwah kepada mereka untuk mengikuti ataupun memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hadis yang ke-26, masih lagi dalam bab yang sama. Haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Muslim an Abdullah ibnu Dinar qala sami'tu ibnu Umar yaqul ra'a Umar hallatan sira tuba' faqala ya Rasulullah ibta' hadhihi falbasha yaumal jum'ah وإذا جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعتكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة qabla an yuslim. Ya, hadis yang menceritakan pula tentang kain sutera. Kain sutera diberinya kepada orang yang tidak beriman. Ya, ada orang kawan tu dia musyrik, dia tidak beriman, tapi beri hadiah kepada mereka. Boleh beri, tak ada masalah. Ya. Diceritakan dalam hadis yang ke-26 ni daripada Ibnu Umar. Beliau berkata, Umar Al-Khattab radhiyallahu an telah melihat suatu kain yang bercampur dengan sutera. Lalu dia berkata, ya Rasulullah,
belilah yang ini dan pakailah ia pada hari Jumaat. Dan dialog ni juga nak menunjukkan bahawasanya ia berlaku di sekitar masjid. Ya, maknanya adanya aktiviti jualan ataupun adanya aktiviti urusan perniagaan di sekitar masjid. Ya, tak ada masalah, boleh. Yang masalahnya apabila solat didirikan, jualan tu masih lagi diteruskan. Sebab itu ada larangan pada hari Jumaat tu. Dalam hadis ni, Ibnu Umar kata kepada Nabi, Umar Al-Khattab bagi tahu kepada Nabi SAW ni, dia tunjuk ada satu kain, ya Rasulullah, ambillah kain ni, belilah yang ini dan pakailah pada hari Jumaat dan apabila datang tetamu-tetamu luar kepadamu. Seolah-olah Umar Ibn Khattab ni nak mengihtiram Nabi ataupun nak memberi suatu kedudukan yang keistimewaan kepada Nabi. Kan? Kata Nabi, ambil baju ni nampak macam cantik, nampak eksklusif, pakailah ya Rasulullah ketika hari Jumaat, sebab hari Jumaat tu penghulu kepada segala hari dan juga ketika tetamu-tetamu datang. Lalu apa jawab Nabi, tuan-tuan? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya yang memakai kain ini, kain yang tadi itulah, kain yang Saidina Umar tunjuk, kain yang ada sutera tu, orang yang tiada habuan baginya di syurga. Tengok kata Nabi. Kan, ayat yang nampak macam ringkas je, tapi pedih dengar tu, kan? Nabi kata, orang yang pakai baju ini ialah mereka yang tiada habuannya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata sedemikian. Apa maknanya? Maknanya haram dipakai bagi orang lelaki. Ketika diberikan kepada Nabi SAW sejumlah kain, lalu baginda SAW telah mengirimkan kepada Umar radhiyallahu an dengan satu pasang kain. Maknanya Nabi ni ada suatu keadaan yang lain, dia ambil kain yang ada sutera tu, dia beri kepada Umar, kirim kepada Umar. Umar peliklah. Tadi Nabi kata tak boleh pakai ni. Lalu Umar radhiyallahu an berkata, betapa aku memakainya sedangkan telah berkata, ya Rasulullah, engkau apa yang telah engkau katakan mengenai keharaman ke atas orang lelaki. Umar kata, aku tak akan pakai ni sebab aku dengar dah Nabi kata ni jangan pakai, ianya haram bagi orang lelaki. Lalu Rasulullah SAW menjawab, aku tidak memberikannya untuk engkau memakainya, akan tetapi engkau boleh menjualnya atau memakaikannya pada orang lain. Lalu Umar radhiyallahu an mengirim kain itu kepada saudaranya daripada penduduk Mekah yang masih belum memeluk Islam. Jadi nak cerita panjang lebar tu, hadis ni dibawa dalam tajuk bab buat baik kepada mereka-mereka ibu bapa yang tidak beriman tu. Dalam hadis ni juga maknanya bila mana kita beri hadiah kepada orang yang tidak beriman, maka tiada masalah. Ya? Diceritakan juga di sini, Umar dia ambil kain tadi tu, kain sutera tu, dia kirim kain itu kepada saudaranya daripada penduduk Mekah yang masih belum memeluk Islam. Dan ini juga merupakan contoh tauladan yang sungguh baik, kan, yang sungguh indah. Kita tunjuk akhlak yang terbaik supaya mereka ni juga dapat memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai hadis yang ke-26 tadi. Bawah tajuk yang ke-13. Baik. Kita masuk pula tajuk yang ke-14. Tajuk yang ke-14, apa tajuk dia? Bab la yasubbu walidai. Bab pada menyatakan jangan mencaci ibu bapa. Rasa macam pelik. Kan orang kata, ada Nabi kata bab jangan mencaci mak ayah. Wujud ke atas dunia ni seorang anak nak mencaci, nak menghina mak ayah dia? Sedangkan Nabi dah cerita ni 1400 tahun dulu berlaku adanya manusia-manusia yang tak sedar diri yang mencaci mak ayah dia. Dia letakkan dalam satu bab. Imam Bukhari ambil hadis ni, bawa letak dalam satu bab yang menyatakan bab jangan mencaci ibu bapa. Baik. Hadis yang ke-27.
Hadis marfu', haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan qala haddatsani Sa' ibn Ibrahim an Humaid ibn Abdurrahman an Abdullah ibn Amr qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal kaba'ir an yashtima ar-rajul walidayhi faqala kaifa yashtim qala yashtimur rajul fayashtumu abahu wa ummah. Daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu an, dia telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, minal kabair, di antara dosa-dosa yang besar. Bila mana Nabi kata minal kabair, di antara dosa-dosa yang besar, satu kita nak fahamnya, maknanya dalam kehidupan kita ni, bila kita buat salah, kita buat dosa, ada dosa itu dosa besar dan ada dosa itu dosa kecil. Itu satu. Dan juga kita nak faham bila mana Nabi kata minal kabair, di antara dosa-dosa besar, maknanya dosa besar ni pun ada banyak jenis. Ya? Nabi kata dalam hadis ni di antara dosa-dosa yang besar. Maknanya ada lagi lah dosa-dosa besar yang lain tu. Apakah di antara dosa-dosa besar yang nak diceritakan dalam hadis ini? Bahawasanya kata Nabi, di antara dosa-dosa besar itu ay yashtimar rajul walidayh, bahawa seseorang yang mencaci, memaki hamun akan kedua ibu bapanya. Ya? Seseorang yang memaki hamun, mencaci kedua ibu bapanya. Bila mana cerita tentang memaki hamun, mencaci kedua ibu bapa ni, satunya kita faham secara zahir, maknanya memang caci sungguh lah, memang maki hamun sungguh lah. Ya? Berlaku zaman sekarang ni, anak marah dekat mak, marah dekat ayah, sampai hilang kawalan, boleh sanggup bunuh mak ayah dan sebagainya. Ya? Memang berlaku tu secara zahir. Dan ada juga sebenarnya yang dimaksudkan memaki hamun mak ayah itu berdasarkan pertanyaan daripada sahabat ni. Sahabat tanya kepada Nabi, lalu para sahabat telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kaifa yashtim ya Rasulullah?" Apakah yang kamu maksudkan memaki hamun ibu bapa itu ya Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, memaki hamun yang dimaksudkan ini ialah dia akan seorang lelaki lalu memaki hamun kembali lelaki itu bapanya dan ibunya. Maksudnya macam ni, kan? Seorang lelaki ni ada dua orang. Yang pertama ni dia kutuk mak ayah yang si B ni. Hakikatnya dia tak kutuk mak ayah dia sendiri. Dia cela, dia maki hamun mak ayah kawan dia yang si B ni. Jadi Nabi kata, bila mana seseorang memaki hamun mak ayah orang lain, itu sebenarnya dia telah memaki hamun mak ayah dia sendiri. Tu yang dimaksudkan yashtamu tadi tu. Ya? Nabi kata jangan kamu maki hamun. Lalu Rasulullah menjawab, bila mana kamu memaki hamun, mencerca seorang lelaki akan ibu bapanya, maka sebenarnya kamu telah memaki hamun kembali ibu bapa diri kamu sendiri. Ya, sebab tu ni perkara yang dilarang. Dan perkara ini termasuk dalam kabair tadi. Kan? Nabi kata ini adalah kabair, termasuk dalam bab dosa-dosa besar. Jadi hati-hati. Kadang-kadang ini juga yang dinamakan sebagai sadduz zara'i. Kan? Dalam hukum fiqh ni kita cerita bagaimana keadaan seseorang jangan buat suatu perkara yang boleh buka ruang untuk berlaku kejahatan-kejahatan yang lain. Kan? Bila mana dia start maki hamun seseorang, mak ayah seseorang, maka orang tu juga akan buka ruang untuk balas balik maki hamun mak ayah kita ni. Kan? Jadi begitulah kehidupan kita ni. Jangan sewenang-wenangnya. Dan kalau berlaku juga sedemikian, ianya adalah merupakan kabair, ya, dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga hadis yang ke-28 masih lagi dalam bab la yasubbul walidah ini, hadis mauquf, hadatsana Muhammad ibn Salam qal akhbarana Makhlad qal akhbarana Ibnu Juraih qala sami'tu Muhammad ibn al-Haris ibn Sufyan yaz'um anna Urwah ibn Iyad akhbarah annahu sami'a Abdullah ibn Amr ibn al-As yaqul minal kabair indallahi ta'ala an yastasibbar rajul liwalidih. Dia seolah-olah ayat yang berbeza tapi makna yang sama. Ini daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berkata di antara dosa-dosa besar di sisi Allah Ta'ala bahawa seseorang lelaki yang menyebabkan orang lain mencaci kepada kedua-dua ibu bapanya, yakni kerana dia mencaci ibu bapa orang itu terlebih dahulu. Jadi sama je, matan yang berbeza tapi dimasukkan dalam bab yang sama. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah pada jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa kita berhenti dulu pada hadis yang ke-28. Kemudian nanti kita akan masuk pada bab yang ke-15. Bab 15 nanti kita akan masuk pula bagaimana hukuman, apa perkara yang akan berlaku, apakah akibat yang dipanggil uqubah, apakah akibat yang berlaku bagi mereka-mereka yang melakukan kezaliman ataupun melakukan derhaka kepada mak ayah mereka. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa-apa yang telah kita sampaikan ini, apa yang telah kita kongsikan ini berdasarkan hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang buat baik menjadi kita kepada mak ayah kita, dan ini juga merupakan adab yang perlu kita ada dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita ini termasuk dalam orang-orang yang beramal. Ya, ilmu ni dia nak tahu ilmu tu hebat ataupun ilmu tu manfaat bila mana ada amal. Jadi mudah-mudahan kita laksanakan amal dalam kehidupan kita itu, dan mudah-mudahan Allah memberikan barakah di dalam kehidupan kita insya-Allah. Jika terdapat kekurangan, kelemahan, saya mohon maaf. Yang terbaik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi